Bab perintah bersederhana berkenaan dengan sembahyang atau berhubung dengan sembahyang atau dalam mengerjakan sembahyang. Ma yu'maru minal qasdi fi shalah. Ini perintah supaya bersederhana dalam mengerjakan sembahyang. Imam Abu Dawud dengan sanadnya meriwayatkan daripada Aisyah bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iklafu minal amal ma tutiqun." Lakukanlah amalan yang kamu mampu lakukan. Kerana sesungguhnya Allah tidak jemu sampai kamu jemu. Sesungguhnya amalan yang paling disukai Allah ialah yang paling kekal, walaupun sedikit, yang berkekalan ataupun yang paling kekal walaupun sedikit. Dan Nabi SAW apabila melakukan sesuatu amalan, dia akan melakukannya dengan tetap. Dengan syaratnya, Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Aisyah bahawa Nabi SAW menghantar orang menjemput Uthman bin Maz'un datang. Maka Uthman bin Maz'un pun datang untuk bertemu dengan Nabi SAW. Nabi SAW berkata kepadanya, "Wahai Uthman, adakah engkau tidak suka kepada sunnahku?" Uthman menjawab, "Tidak, demi Allah wahai Rasulullah, tetapi sunnahmu lah yang aku cari, yang aku mahukan." Nabi SAW bersabda, "Sesungguhnya aku tidur dan bersembahyang, berpuasa dan tidak berpuasa. Aku berkahwin, aku mengahwini orang-orang perempuan." Itu bahasa dia guna gitu, ankihun nisa. Padahal kalau bahasa kita, aku berkahwin, gitulah kalau nak terjemah. Kalau nak kira ambil lafaz dia belakang tu, aku mengahwini perempuan. Dah tak kalau nak menikah dengan orang lelaki kita tu. Maksudnya gitu, aku berkahwin, gitu saja. Fattaqillah ya Uthman, bertakwalah engkau kepada Allah wahai Uthman, kerana sesungguhnya ahlimu mempunyai hak terhadapmu. Tetamu kamu mempunyai hak terhadapmu. Bahkan diri kamu sendiri mempunyai hak terhadap kamu. Kerana itu berpuasalah dan berbukalah juga. Berpuasalah dan ada ketika tak usah puasalah. Itu makna wa aftir. Wa salli wa nam, bersembahyanglah dan tidurlah juga. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Aisyah, daripada Alqamah katanya, saya bertanya Aisyah, bagaimanakah amalan yang Rasulullah SAW lakukan, selalu lakukan? Adakah Nabi SAW mengkhususkan mana-mana hari untuk ibadat-ibadat tertentu? Maksudnya Aisyah menjawab, tidak. Sebenarnya amalan Nabi SAW itu berterusan, berpanjangan, berkekalan. Wa ayyukum yastati' ma kana Rasulullah SAW yastati'. Siapakah di antara kamu yang mampu melakukan seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW itu? Bab tafri' abwab syahri Ramadan. Ini bab pecahan bab bulan Ramadan. Bab bersembahyang, berdiri mengerjakan sembahyang pada bulan Ramadan. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Abi Hurairah, katanya Rasulullah SAW menggalakkan sahabat-sahabatnya untuk beribadat pada bulan Ramadan, dengan tidak menyuruh mereka dengan
pasti, dengan putus, yakni sebagai wajib. Tidak pula maknanya disuruhnya mereka melakukan ibadat itu sebagai wajib. Thumma yaqul, kemudian Nabi SAW bersabda, sesiapa yang berdiri melakukan ibadat pada bulan Ramadan, maksudnya sesiapa yang bersembahyang pada bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan dengan mengharapkan pahala daripada Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih, nescaya diampuni dosanya yang lalu. Selepas itu Rasulullah SAW wafat. Kemudiannya Rasulullah SAW wafat. Dalam keadaan begitulah dilakukan oleh sahabat-sahabatnya. Thumma kana al-amru ala dhalik. Kemudian perihal ibadat dilakukan oleh sahabat itu berterusan di zaman pemerintahan Sayyidina Abu Bakar, dan sebahagian pertama daripada zaman pemerintahan Sayyidina Umar pun begitu juga dilakukan oleh sahabat. Abu Dawud berkata, hadis ini diriwayatkan oleh Uqail, Yunus dan Abu Uwais dengan lafaz man qama ramadhana, supaya tadi. Uqail meriwayatkan man sama ramadhana wa qamahu, sesiapa yang berpuasa pada bulan Ramadan dan berdiri ataupun bersembahyang pada waktu malam di bulan Ramadan. Dengan sanadnya, Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Abi Hurairah, beliau mengangkat cerita ini, riwayat ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang dikatakan ini adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man shama ramadhana, sesiapa yang berpuasa pada bulan Ramadan imanan, kerana keimanan, dituntut oleh imannya, wahtisaban, ataupun kerana mengharapkan pahala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih, diampuni dosanya yang lalu. Dan sesiapa yang beribadat, berdiri pada malam qadar, itu maksudnya beribadat pada malam qadar dengan penuh keimanan dan harapan akan mendapat pahala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih, diampunkan dosanya yang lalu. Abu Daud berkata, demikianlah hadis ini diriwayatkan oleh Yahya bin Abi Kathir daripada Abi Salamah dan Muhammad bin Amr daripada Abi Salamah. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Aisyah isteri Nabi SAW bahawa Nabi SAW pernah bersembahyang dalam masjid, maka orang-orang mengikut sembahyang Nabi SAW. Pada keesokan malamnya Nabi SAW bersembahyang pula. Fakathuran nas, semakin ramai orang bersembahyang. Kemudian mereka berhimpun pada malam yang ketiga, tetapi Rasulullah SAW tidak keluar kepada mereka. Bila pagi, Nabi SAW bersabda, aku telah pun melihat apa yang kamu buat itu. Mana aku tahu keadaan kamu malam tadi duduk tunggu tu. Tidaklah menegah aku daripada keluar kepada kamu, melainkan kerana aku takut akan difardukan kepada kamu. Dan ini berlaku pada bulan Ramadan. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Aisyah, katanya, orang ramai bersembahyang di masjid pada bulan Ramadan secara berselera, suku-suku, ataupun berasingan. Rasulullah SAW menyuruh aku, kata siapa? Kata Aisyah ni, supaya menghamparkan tikar untuknya. Dia pun bersembahyang di atas tikar itulah. Lalu perawi hadis ini mengemukakan kisah tadi yang tersebut sebelum ini, dalam riwayat sebelum ini, supaya itulah qalat fihi, di mana Aisyah berkata dalam riwayatnya, dalam hadisnya itu, qala, perawi berkata, perawi di bawahnya, ta'ni, maksud Aisyah tu Nabi SAW, yang ni hak suruh dia pun gitulah ceritanya.